Halo guys, saya Khairul Anam dari DIQ 3C. Hai, nama saya Muhammad Haikal bin Mawi. Saya dari kelas DIQ 3C. Nama saya Muhammad Syafir Rafi dan saya dari DIQ 3C. Nama saya Muhammad Jugairil Faizul bin Johan dari kelas DIQ 3C. Saya Nufazila binti Jeludin di EQ 3C. Maksud biosecurity dan juga kuarantin. Biosecurity adalah langkah ataupun cara-cara yang diadaptasikan untuk memastikan kawasan persekitaran yang bebas penyakit dalam semua jenis farsa di dalam pempraktikan aquaculture. Kuarantin pula adalah langkah pengasingan sekumpulan haiwan akuatik dengan tiada hubungan langsung dengan haiwan akuatik yang lain di dalam usaha untuk melakukan pemerhatian bagi jangka masa tertentu dan melakukan perawatan jika diperlukan. Sekarang saya akan menerangkan tentang ciri-ciri biosecurity dan kuarantin. Oke, sekarang saya akan menerangkan tentang ciri-ciri biosecurity. Yang dimana biosecurity ini dia menggunakan sistem Biodop Map, yaitu untuk memantapkan pengurusan ikan kita. Untuk apa kita menggunakan sistem ini? Ia bertujuan untuk kita supaya mengekalkan keselamatan untuk mengekspor ikan kita ke luar negara. Sekarang kita akan pergi ke kuarantin. Yang pertama, ciri yang pertama kita kena beli ikan, yaitu beli dari pembekal yang dipercayai. Yang kedua, kawalan sumber air. Kawalan sumber air ini kita kena pisahkan yang mencukupi antara saluran masuk dan saluran keluar. Yang ketiga, kuarantin. Seperti biasa, kita asingkan ikan yang baharu dan ikan yang lama dalam beza tangkilah. Itu yang keempat, kita kena kawal pelawat dan pekerja dengan menyediakan celup kaki, stesen sanitasi, papan tanda yang jelas di seluruh kemudahan, dan mengekalkan log pelawat. Oke, biosecurity jika ia tidak ada, dia akan menimbulkan vektor. Jadi, vektor ini dia terbagi kepada dua, yaitu vektor modali dan vektor statik. Contoh bagi vektor modali pula, kita ada peternakan jiran, hewan perusak, dan pengangkutan. Dan juga patogen pembawaan air seperti virus, protozoa, dan bakteri. Contoh vektor statik ialah water system, feed system, equipment, organic matter, dan juga building serap. Kebaikan biosecurity adalah yang pertama melindungi ikan daripada terkena penyakit, yang kedua menggalakkan ikan dalam keadaan yang sehat, ketiga melindungi kesehatan manusia, keempat melindungi pelaburan ekonomi, yang kelima melindungi ikan daripada terkena penyakit yang baharu. Mengapakah langkah kuarantin diperlukan dalam aquaculture? Jadi, yang pertama ialah penuaian, penghantaran, pengangkutan, dan perubahan makanan mengakibatkan penurunan sistem imun. Jadi, ikan-ikan yang baru kita ambil nih untuk kita taruhkan di tempat kita perlu biasakan dulu mereka dengan cara peternakan kita lah, sebab mungkin di tempat dorang peternakan dorang cara dorang lain, di tempat kita lain, jadi kita perlu biasakan dengan cara kuarantin dulu lah. Oke, seterusnya ialah ikan baru mungkin lebih terdedah kepada penumpahan organisme penyebab penyakit, sebab itu perlu kuarantin untuk memastikan ikan baru tiada penyakit. Oke, kita buat kuarantin ini untuk kita memastikan ikan baru yang kita ambil itu tiada penyakit. Jadi kita perlukan kuarantin dalam beberapa hari dulu untuk kita memastikan bahwa ikan yang kita ambil itu benar-benar jauh daripada penyakit lah, agar ikan-ikan lain kita tidak terkena penyakit. Oke, yang ketiga ialah kuarantin membolehkan ikan baru menyesuaikan diri dengan makanan.
kualiti air, dan protokol peternakan. Yang seperti saya cakap tadi lah, kita perlu biasakan mereka dulu dengan cara peternakan kita. Yang keempat ialah pada masa yang sama, kuarantin membenarkan mereka mengembalikan sistem imun dalam keadaan yang normal. So guys, saya akan sentuh tentang kemudahan infrastruktur kuarantin di ladang dan tempat penetasan. Yang pertama, piawaian untuk lokasi bangunan mestilah berbeza dari tempat bangunan yang lain untuk tujuan berbeza. Dan yang kedua, infrastruktur dan peralatan pensterilan semua peralatan yang bersentuhan dengan hewan akuatik atau air tangki semasa tempo kuarantin. Dan yang ketiga, keselamatan fisikal. Bangunan haruslah boleh dikunci dan mempunyai pagar-pagar, tidak mudah dimasuki oleh orang luar. Dan yang keempat, rawatan air masuk dan keluar. Air mestilah dirawat sebelum digunakan dan mempunyai boleh buang terus. Oke, kesimpulannya, jika kita tidak melakukan kuarantin dengan segera, penyakit berjangkit akan merebak dan boleh menyebabkan kematian kepada ikan. Bukan itu saja, ianya akan menyebabkan kerugian kepada peternak, menyebabkan quantity produk berkurang. Kemungkinan jika kita tidak melakukan kuarantin, apabila ternakan diserang penyakit, negara kita akan mengalami pengurangan ikan yang diternak dan tangkapan dari sumber laut akan mengalami kenaikan harga.